Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian, selamat petang. Semakin banyak desas-desus bunyi-bunyi yang pelik-pelik berlaku. Sejak beberapa kebelakangan ini, kabar angin yang pelik-pelik makin banyak. Tapi ingat sekali lagi tuan-tuan dan perempuan, kabar angin bermula dengan kabar angin. Akhirnya menjadi kenyataan. Dah banyak bukti kabar angin bermula dengan kabar angin dan akhirnya menjadi kabar benar. Banyak bukti. Kabar angin Melaka akan tumbang, akan ada PRN Melaka, jadi kabar angin dinafikan agak-agaknya jadi atau tidak, lepas tu tiba-tiba betul-betul terjadi. PRN Johor pun begitu, Muhyiddin bakal tumbang pun begitu. Banyak lagi lah, Kedah dulu pun begitu. Semua daripada kabar angin jadi kabar benar. Kabar angin kata Rafizi jadi timbalan Presiden PKR. Jadi kabar angin akhirnya betul-betul timbalan Presiden PKR. Kabar angin banyak. Nah, kabar angin satu lagi yang baru saja diterima kabar angin. Syafiee tiba-tiba mendakwa bahawa Muhyiddin ajak bergabung cukup angka untuk kembali jadi Perdana Menteri. Wow! Datuk Seri Muhammad Shafie Apdal mendakwa Tan Sri Muhyiddin Yassin telah menghubunginya 2 bulan lalu untuk mendapatkan sokongannya untuk menjadi Perdana Menteri semula. Presiden daripada Parti Warisan Sabah atau Parti Warisan Malaysia itu sekarang, bukan Parti Warisan Sabah lagi, tapi Presiden Parti Warisan Malaysia atau Warisan itu berkata Muhyiddin memaklumkan bahawa beliau mendapat sokongan 119 ahli parlimen di Dewan Rakyat yang mempunyai 222 anggota. Katanya Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu itu tersebut turut mendakwa beliau telah membincangkan perkara itu dengan Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim yang telah bersetuju menyokong Muhyiddin Yassin. Katanya, saya beritahu dia, Muhyiddin, jika anda mempunyai nombor, anda teruskan. Saya tidak akan mengikut anda, katanya lagi. Muhammad Shafie berkata demikian ketika berucap sempena majlis bersama rakyat di Sandakan pada Ahad. Dalam satu sidang media, beliau menegaskan bahawa gabungan parti politik yang ada ketika ini hanya untuk memuaskan nafsu pemimpin, katanya. Apa artinya kalau kita parti bergabung-gabung tujuannya untuk menyatukan umat itu, bukan menyatukan umat, tapi itu menyatukan nafsu pemimpin-pemimpin itu, katanya. Tambahnya lagi, ada parti yang kecil, ada parti yang itu dari bangsa itu, bangsa ini, dari kampung itu, dari negeri itu. Semata-mata untuk digabungkan untuk mencukupkan jumlah mereka, memerintah kononnya. Tapi kita sedar dan tahu ini merupakan hanya landasan, hanya untuk kepentingan mereka, katanya lagi. Tambahnya, gabungan kerajaan yang memiliki berbagai parti ketika ini tidak akan berjaya termasuk di Sabah, katanya dalam kenyataan itu. Okey, so berita ini telah dipetik daripada astroawani.com dengan tajuk Shafie dakwa Muhyiddin ajak bergabung cukup angka untuk kembali jadi PM. Okey, so kamu boleh komen. Apa pendapat kamu? Betulkah Tan Sri Muhyiddin Yassin ada nombornya? Betulkah Tan Sri Muhyiddin Yassin sebenarnya sudah cukup nombor dan boleh jadi Perdana Menteri sekali lagi untuk negara Malaysia? Ataupun ini satu lagi desas-desus yang tak berasas? Tapi ingat, seperti yang saya kata tadi, semuanya bermula dengan kabar angin. Kabar angin yang akhirnya menjadi kabar benar. Kabar angin yang betul-betul dinafi dengan keras. Sampai mungkin keluar uratnya busak macam ni. Dekat sini, saya nak nafikan. Tapi alih-alih semua jadi kebenaran. Pelik tak pelik, itulah kejadiannya. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, selamat petang tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Ada satu artikel daripada Malaysia Kini bertajuk Kemenangan Rafizi Isyarat Ahli PKR Tolak Anwar, kata Puat Zarkarshi. Betulkah perkara ini? Betulkah kemenangan Rafizi itu adalah satu isyarat yang jelas bahawa ahli PKR menolak Anwar Ibrahim? Jadi, adakah sebenarnya ini satu titik permulaan ataupun satu batu loncatan untuk Rafizi sebenarnya akan menjadi presiden PKR tak lama lagi? Adakah ini sebenarnya menunjukkan bahawa Rafizi sebenarnya ingin menjadi presiden PKR?
tetapi dengan cara yang lebih lembut. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, walau bagaimanapun harus diingat bahawa kenyataan ini keluar daripada musuh politik PKR, iaitu daripada ahli Majlis Kerja Tertinggi AMKT UMNO, iaitu Muhammad Fawaz Karshi, yang sekononnya menyindir dengan sinis kemenangan yang tidak rasmi daripada Rafizi Ramli sebagai timbalan Presiden PKR. Sekarang bukan lagi tidak rasmi, sudah rasmi. Tapi pada pendapat saya, ini adalah kenyataan daripada Muhammad Fawaz Karshi kerana mungkin dia makin takut. Makin takut kerana UMNO sekarang dalam bahaya. UMNO sekarang dalam bahaya kerana PKR makin kuat setelah ada Rafizi sebagai timbalan presiden. Nah, okey. So, saya bukan ahli PKR, bukan juga ahli UMNO, bukan ahli mana-mana parti politik yang ada di Malaysia. Saya ahli politik yang ada di planet Marik dan presiden parti politik di bulan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya fikir kenyataan daripada Fawaz Karshi ini pelik tapi benar. Benarnya mana? Benarnya ialah kerana dia mulai takut kot. Tapi tak ada kebenaran pun saya lihat bahawa Rafizi mahu menunjukkan bahawa PKR sebenarnya tak suka, ahli-ahli PKR sebenarnya tak suka dan menolak Anwar Ibrahim. Tapi saya lihat ini sebenarnya adalah pengesahan daripada ahli-ahli parti PKR bahawa Rafizi perlu berganding bersama-sama dengan Anwar Ibrahim untuk memastikan UMNO kalah. Kalau orang tanya saya nak tengok UMNO kalah ke menang? Saya nak tengok UMNO bersih. Itu saja. UMNO bersih dan kuat. Walaupun sebenarnya UMNO itu memang dah bersih. Tapi maksud saya ialah kalau perlu kalau memang ada beberapa orang yang mungkin ada masalah di dalam UMNO, rehatkan sajalah. Okey. So, tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, artikel itu juga menulis katanya sambil menyifatkan kemenangan itu sebagai satu yang mengejutkan puan dan adalah penolakan terhadap Anwar Ibrahim yang menang tanpa persaingan bagi jawatan presiden parti. Ia juga tekanan kepada Anwar supaya bersara awal. Pengaruh Anwar mulai merosot luar dan dalam. Apa ni, aku pelik lah. Anwar menang tanpa bertanding. Itu menunjukkan dia bukan pengaruhnya semakin merosot, tapi pengaruhnya tetap kuat sehingga orang tak mampu nak lawan dia, tak mahu nak cabar dia. Pelik jugalah. Saya fikir saya masih tak faham pikiran orang-orang politik lah. Okey. Dan Fawaz Karshi berkata, majoriti ahli PKR memberi isyarat Anwar bukan lagi poster boy atau calon PM yang boleh diharap. Apatah lagi, ramai pemimpin pro Anwar tewas di peringkat cabang, katanya dalam satu hantaran di Facebook. Betulkah? Betulkah? Fawaz Karshi kena jaga UMNO sejauh, tak payahlah nak jaga PKR. Okey. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi pada video-video yang akan datang. Saya percaya parti PKR dia ada jalan dia sendiri, parti UMNO ada jalan dia sendiri. Jadi lebih baik jaga parti masing-masing lah. Okey, denyut nadi suara rakyat bergema di channel kita. Jumpa lagi. Selamat petang Malaysia. Bye bye.